you think you should. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam channel yang begitu sensasi, iaitu channel Bijak Geografi. Bersama saya sudah semestinya Cikgu Faizi. Jadi sebelum itu cikgu doakan para pelajar berada dalam keadaan sihat dan terus bersemangat dan sentiasa berada di bawah lindungan Allah SWT. Hari ini kita akan membincangkan subtopik 6.3 iaitu kepentingan telekomunikasi di Malaysia. Okay, jadi dalam kelas yang lepas cikgu telah ajarkan tentang dua subtopik iaitu 6.1 dan juga 6.2 iaitu alatan telekomunikasi dan juga kemajuan telekomunikasi di Malaysia. Jadi hari ini kita akan bincangkan kepentingan. Jadi apakah kepentingan telekomunikasi di Malaysia? Jadi tanpa berlengah masa, kita teruskan saja dengan kita punya kelas. Okey, baik. Jadi kalau kamu tengok di paparan di belakang cikgu ini, terdapat 11 kepentingan telekomunikasi di Malaysia. Okey. Jadi cikgu telah membuat sedikit ringkasan. Maksudnya cikgu gunakan keyword, okey, supaya kamu boleh hafal dengan mudah, okey, dan juga mudahlah untuk kamu jawab dalam peperiksaan nanti. Kamu hanya ingat keyword-keyword ni lah. Nanti kamu boleh huraikan di dalam esei ketika peperiksaan. Okey, baik. Jadi yang pertama sekali, kalau kita lihat, terdapat daripada 11 ini, daripada 11 ini, salah satunya adalah silaturahim. Okey, baik. Jadi telekomunikasi ini kita dah tahu dah, boleh mengeratkan silaturahim. Kita boleh berjumpa kawan-kawan kita yang lama. Okay, macam cikgu. Okay, cikgu boleh jumpa kawan cikgu di sekolah. Kawan-kawan lama sekolah cikgu lah. Cikgu bersekolah di sekolah menengah kebangsaan Anderson Ipoh. Di Ipoh. Nama putih. Okay. Jadi dengan adanya media sosial ni, cikgu boleh berhubung. Cikgu boleh tahu perkembangan kawan-kawan cikgu di sekolah lah. Kawan-kawan lama cikgu di sekolah. Okay, melalui Facebook, melalui WhatsApp, Telegram dan pelbagai-bagai media lain lah. Okay, baik. Yang kedua adalah kita dapat berhubung antara satu sama lain dengan mudah. Okay, terdapat berbagai-bagai medium perhubungan dalam telekomunikasi yang membolehkan kita berhubung dengan siapa saja di seluruh dunia. Bukan kata saja di negara kita saja, di seluruh dunia. Okay, kita dapat berhubung, video call, ada berbagai-bagai media lah. Okay, sebagai contohnya kita boleh gunakan Skype. Okay, kita boleh gunakan video call yang terdapat di WhatsApp, aplikasi WhatsApp. Okay, dan pelbagai-bagai lagi lah. Okay, kemudian yang ketiga adalah untuk integrasi kaum dan juga perpaduan negara. Okey, di mana ini dimaksudkan dengan sebagai contohnya, okey, kita dipisahkan dengan Semenanjung Malaysia dipisahkan dengan Sabah Sarawak dengan melalui inilah dipisahkan dengan Laut Cina Selatan. Okey. Jadi dengan adanya sistem telekomunikasi ini, okey, kita dapat berhubung, kita dapat mengeratkan perpaduan kita, mengeratkan integrasi, maksudnya antara Sabah Sarawak dan juga Semenanjung melalui telekomunikasi. Okey, berbagai-bagai medium lah yang boleh kita gunakan untuk mengeratkan perpaduan negara lah. Okey, pelbagai kaum. Kita tahu negara kita ni terdapat berbagai-bagai kaum lah. Melayu, Cina, India, okey, Iban, Kadazan Dusun, okey, dan berbagai-bagai, banyak, terlalu banyak kaum terdapat di Malaysia. Jadi dengan adanya telekomunikasi ini, kita juga dapat mengeratkan perhubungan melalui interaksi lah. Interaksi antara berbagai-bagai kaum ni. Kita boleh berkomunikasi dengan orang. Okay, dan berbagai-bagai lah. Okay, baik. Jadi selanjutnya adalah pengurusan yang lebih sistematik. Okay, dalam suatu pentadbiran, apabila kita menggunakan internet,
menggunakan telekomunikasi yang baik, kita dapat menguruskan pentadbiran dengan baik lah. Okey, semua boleh data dengan simpan sebagainya. Okey, sebagai contohnya e-pentadbiran, e-kerajaan yang ada banyak yang boleh kita gunakan untuk menguruskan pentadbiran dengan mudah dan cekap lah. Okey, kemudian yang kelima adalah peluang pendidikan. Okey, di mana kita dengan adanya teknologi internet, dengan adanya sistem telekomunikasi yang baik, kita mampu wujudkan Open University. Okey, kita ada OUM iaitu Open University Malaysia. Okey, di mana menawarkan pendidikan melalui media maya. Okey, melalui maya. Jadi atas talian, belajar atas talian, jawab peperiksaan atas talian. Okey, seperti yang anak-anak pelajar lalui sekarang ni lah. Okey, jadi jika kamu bayangkan sekiranya di zaman 2021 ini masih lagi tiada internet dan sebagainya, okey, dan waktu ini dilanda dengan COVID, dilanda dengan wabak penyakit ini, bagaimana kita nak meneruskan pendidikan ini? Okey, jadi kita kena bersyukurlah sebabkan dengan adanya telekomunikasi yang baik ataupun jaringan telekomunikasi yang baik di Malaysia ini menyebabkan anak-anak pelajar boleh belajar melalui media, okey, media masa ni melalui internet dan sebagainya yang lebih mungkin lebih interaktif, okey, dengan berbagai-bagai gaya pengajaran lah. Okey, baik. Kemudian yang nombor 6 adalah data disimpan dengan cepat dan selamat. Okey, apa-apa data, sebagai contoh kamu ada projek latihan folio ke, kerja khusus ke, okey, sama lah. Okey, jadi kamu boleh simpan data kamu dengan selamat lah. Okey, dengan adanya USB, okey, dan drive yang lebih besar, saiz berkapasiti yang lebih besar lah. Tak macam cikgu dulu. Cikgu zaman cikgu universiti dulu, kami ada gunakan disket. Mungkin anak-anak belajar pun tak pernah tengok disket. Ini contoh gambaran disket. Okey. Saiznya tak silap cikgu lebih kurang 128 MB, MB bukan gigabyte, MB. Bolehlah simpan assignment ke sikit-sikit. Okey, baik. Dululah. Itu kalau terkena cahaya matahari ke, dia akan rosak. Okey, hilang assignment. Okey. Jadi sekarang ni data disimpan dengan cepat dan selamat, lebih selamat. Okey, ada thumb drive, kita ada hard disk, okey, dan sebagainya lah. Okey, kemudian yang ketujuh adalah urusan kewangan yang lebih mudah. Okey, jadi di zaman internet ini semuanya urusan kewangan boleh dilakukan dengan menggunakan internet. Okey, kita ada sebagai contohnya e-perbankan. Kita ada pelbagai e-perbankan sebagai contohnya CIMB Click, Maybank to You, okey, macam-macam lah, Public Bank, semua ada. Okey, ada e-perbankan memudahkan segala urusan, transfer duit, beli barang, okey, musim-musim COVID ni yang duduk di rumah boleh order makanan, okey, semuanya dengan menggunakan aplikasi e-kewangan ni lah. Okey, jadi e-perbankan ni memudahkan segala urusan. Okey, kemudian yang ke-8 adalah pelbagai maklumat, okey, mudah diperolehi. Pelbagai maklumat mudah diperolehi. Okey, baik. Sebagai contohnya kita ada Wikipedia. Okey, Wikipedia. Okey, segala apa saja maklumat yang kamu perlukan, kamu boleh Google. Okey, ini cara sebutan Google yang betul. Tengok ni, kawan cikgu ni di Afrika ni. Tengok dah. G O G L Gulu dah gulu dia. Gulu pula. Okey, Google. Okey. Jadi dengan adanya Google, adanya Wikipedia dan juga pelbagai-bagai laman web lagi yang boleh kamu gunakan untuk dapatkan pelbagai maklumat. Dulu nak bawa kamus dan sebagainya lah, ni semuanya dekat handphone saja. Nak dictionary ke apa, semua dekat handphone saja. Okey, baik. Kemudian selanjutnya adalah siaran langsung. Siaran langsung iaitu kita boleh nonton, sebagai contohnya
siaran bola sepak EPL, English Premier League. Okay. Liverpool kan, contoh kalau ada peminat Liverpool, okay? Peminat Manchester United, peminat Chelsea, okay? Bila ada siaran langsung, ada satelit ini, dengan adanya satelit kita dapat tonton video itu secara langsung, live. Okay, tak seperti zaman cikgu dulu kena tengok ulangan. Okay, tengok ulangan baru tahu keputusan berapa. Okay, jadi itu adalah contoh lah. Okay, yang ke-9 iaitu nonton secara langsung. Okay, apa-apa rancangan pun kita boleh tonton secara langsung lah. Okay, kemudian antara yang terpenting juga, nombor 10 adalah mendapatkan ramalan cuaca yang lebih tepat. Okay, mendapatkan ramalan cuaca dengan lebih tepat. Dengan adanya satelit, kita dua, iaitu Tiongsat dan juga Razaksat. Okay, kedua-dua satelit ini memberikan ramalan cuaca yang agak tepat. Okay, sebab itulah Jabatan Meteorologi ini akan dapat meramal, okay, atau membuat kajian dapat meramal tentang ramalan cuaca dengan tepat, agak tepat. Okay, hujan ke, okay, dan dapat tengok secara detail. Okay, pagi apa, tengah hari apa, okay, malam mendung ke, hujan lebat ke, sebagainya. Okay, selalu kita tengok, kalau kamu ada WhatsApp, kamu akan dapat banyak info kadang-kadang. Okay, mesej daripada Jabatan Meteorologi, okay, akan berlaku ribut petir daripada jam sekian hingga sejam sekian. Okay, ini adalah disebabkan oleh adanya satelit, okay, yang telah kita lancarkan, iaitu Tiongsat dan juga Razaksat. Okay, kedua-dua satelit ini, satelit Razaksat ini dapat meramal cuaca dengan baiklah. Okey, dan last sekali adalah yang ke-11. Segala urusan kerajaan akan menjadi lebih mudah. Okay, sebagai contohnya kita ada e-Hermes. Okay, kita ada JPJ online. Okay, kita boleh menguruskan roadtax, menguruskan insurans, menguruskan pelbagai-bagai. Okay, dengan mudah melalui sistem e-kerajaan ni lah. Okay, jadi itu saja untuk hari ini. Okay, jadi cikgu harap pelajar boleh hafal lah, boleh hafal dengan mudah. Okay, ini adalah semua kepentingan telekomunikasi di Malaysia. Okay, jadi sebelum itu, seperti biasa, okay, stay at home, jaga diri, okay, teruskan bersemangat, teruskan bersemangat, memberi tumpuan kamu sepenuhnya kepada pelajaran lah. Okay, tak ada apa benda lagi yang dunia ni yang lebih bernilai daripada pelajaran. Jadi cikgu harapkan kamu jaga diri betul-betul lah, baik-baiklah. Okay, semasa cuti ini. Okay, dan yang paling penting, seperti biasa, jangan lupa subscribe channel cikgu, channel Bijak Geografi. Waktu Bijak Geografi tu kena suara dalam Bijak Geografi. Okay, baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada next topik, iaitu 6.4 dan juga 6.5. Bye bye. Jumpa lagi.